Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Ashabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada pagi ini dalam penyambungan kuliah yang tertangguh beberapa bulan setelah kita selesai mendirikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. 20 golongan yang menyesal pada hari kiamat. Dan kita masih lagi dalam membahaskan pada bab yang ke-12 di bawah tajuk pendendam dan pendengki. Pendendam dan pendengki ini antara golongan yang bakal menyesal pada hari akhirat sekiranya dia tidak bertaubat sebelum hari kematiannya tiba. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 81. Muka surat 81 pada perenggan yang di tengah. Ada sikit saja lagi untuk dihabiskan tajuk ini, insya-Allah. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata,
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memohon perlindungan kepada Allah dari pandangan iri hati para jin dan manusia. Kemudian ketika surah Al-Mu'awwizatain keduanya dan meninggalkan selainnya. Baik, tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh baginda memohon perlindungan dengan Allah. Nabi minta tolong dengan Allah, minta dipanggil perlindungan, minta Allah jaga baginda daripada iri. Iri hati ni dengki lah. Dia panggil dengki, dendam, tak puas hati, macam-macam penyakit-penyakit hati. Yang iri itu Nabi minta lindung daripada manusia dan jin. Maknanya kita kena ingat, bukan manusia je yang boleh iri hati dengan kita, makhluk lain pun boleh, terutamanya jin yang kita panggil jin kafir lah. Jin Islam mungkin tak lah kot. Tapi tidak mustahil juga, sebab kaedahnya sama aja. Yang dengki dengan kita hari ni pun kadang-kadang bukannya orang kafir sangat, sudah orang Islam je. Lagi hebat adik-beradik, itu lagi hebat lah kan. Dengki ni bukan nak nanti dia kafir ke, dia jahat ke apa, tak. Dengkinya asal dia manusia, asal dia jin, orang kata dengki itu boleh berlaku, wal'iyazubillah. Sebab itu Nabi SAW bersungguh-sungguh minta perlindungan dengan Allah, supaya Allah lindungkan diri baginda dan keluarga baginda dari hasad, iri hati, dan segala penyakit hati yang lain yang ditimpakan ke atas baginda. Jadi tuan-tuan para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi sebut begini berdasarkan hadis ini, maknanya kita juga kena minta dengan Allah perlindungan. Sebab tuan-tuan, kita tak tahu manusia. Ialah kita cerita ni dari konteks manusia lah. Makhluk lain tu kita tak tahulah, sebab tak nampak kan. Bila kita bercerita tentang manusia ni, sebab kita tak tahu, kita rasa ialah Islam ajar kita ni sangka baik kan, menghormati orang lain, bersangka baik dengan manusia. Kadang-kadang kita tengok depan kita dia okey, kita pun anggap belakang kita pun dia okey jugalah. Tapi rupa-rupanya banyak yang berlaku pun sebaliknya lah. Depan okey, belakang dia lah yang paling kuat menghasut orang lain, membenci kita. Dialah yang cucuk sana cucuk sini lah, macam-macam. Na'udzubillah. Jadi sebab itu kita ni diajar oleh agama bergaul, berkawan dengan manusia dan meletakkan sangkaan-sangkaan baik. Dengki ni sifat yang sangat keji. Bahasa Arab ataupun bahasa Quran dipanggil hasad. Hasad lah. Orang Melayu tambah sikit dengki, jadi hasad dengki. Hasad tu bahasa Arab. Ataupun disebut iri hati, dendam, dengki, sakit hati, lebih kurang lah tak, sama lah tu. Dan kita kena ingat para jamaah sekalian, penyakit hasad ini antara penyakit pertama yang menular dalam dunia.
yang berlaku kepada anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, menjadi punca dengki itu, terbit perasaan dengki. Sebab kita ulang ringkas balik, di zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam diturunkan dengan Hawa ke atas dunia, kemudian beranak pinaklah Nabi Adam dan Hawa dengan zuriat yang sangat banyak, kembar ni. Dan syariat pada zaman itu tidak, maknanya boleh berkahwin dengan adik-beradik lah. Zaman itu, zaman Nabi Adam sahaja. Atas faktor tidak ada lagi orang lain di atas dunia. Atas dunia tak ada siapa masa tu. Pandang kiri adik, pandang kanan kakak, pandang depan abang, adik-beradik semua. Dah tak ada orang kan, mula-mula diturunkan ke dunia. Jadi Allah benarkan bernikah adik-beradik, tapi bersyarat sikit, tak boleh dengan pasangan kembarnya masing-masing. Qabil sebagai abang lahir dulu dengan pasangan kembarnya perempuan. Selang setahun dua lepas tu Habil pula beranak dengan kembarnya perempuan. Jadi syariat zaman itu tak boleh kahwin boleh kahwin adik-beradik, tapi tak boleh dengan kembarnya. Dia kena ambil kembar lain, kan, kena cross. So Qabil ambil pasangan Habil dan Habil ambil kakak dia, macam itulah. Tapi sebab Qabil tak puas hati, sebab dia nak juga kembarnya tu, dia nak pasangan kembarnya itu sebab pada mata dia cantik lah, kan, pada mata dia cantik. Yang dia nak dapat kembar adiknya itu tak apa, comel pada mata dia. Sampailah Allah turunkan hukum korban. Korban yang pertama bukan Nabi Ibrahim yang sembelih, itu Nabi Ibrahim punya sejarah. Korban awal tu Qabil dan Habil. Bila Allah suruh mereka lakukan sembelihan, tak kira lah kambing, lebih kurang kambing lah kot, letak atas bukit. Besok tu tengok korban siapa yang disambar api, itulah dia layak berkahwin dengan si cantik itu. Memang aturan dia pun dah begitu, tapi Allah nak tarbiyah. Akhirnya kita baca dalam kitab, Qabil buat sembelihan atau korban yang tak berapa nak cantik. Maksud dia kambing dia pun grade C lah, kurus, bekas pesakit COVID kambing ni. Jenis kurus kering, dah tak berapa comel, nampak tulang rusuk. Tapi adik ni sembelih dengan ikhlas, korban dengan ikhlas, binatang dia cantik. Itu di situ tarbiyah lah Allah nak ajar kan. Akhirnya dengki, dan bahayanya dengki ni sebab Qabil tak dapat pasangan yang dia nak tu, akhirnya membawa kepada pembunuhan. Ini sebenarnya tuan-tuan, ibu-ibu tak ada, tuan-tuan saja. Ibu-ibu dalam live ni lah dah terbiasa sebut lah. Jadi bahayanya dengki ni sampai tahap bunuh. Jangan main. Hari ni dia boleh sampai ke situ juga. Dengki tengok orang tu senang, dia buat macam-macam, porak-perandakan keluarga orang tu. Dengki tengok, tak kira lah kan, macam-macam, saya nak sebut pun tak pandai. Tapi ini yang kita tengok dalam masyarakat. Sedangkan kalau dia itu orang yang baik, dia tu Muslim yang baik, orang yang beriman, ada secebis iman dalam dada dia, dia takkan buat benda-benda itu. Logiknya tuan-tuan, saya ada rezeki saya, tuan-tuan ada habuan rezeki kita masing-masing. Yang kita nak dengki ke orang tu pasal apa? Logik, ni kita cerita logik dulu. Oi, dia kereta besar Ustaz, itu rezeki dia.
kita kereta kecil okey juga ada kereta, itu rezeki kita. Tak usah kita dengki dengan dia. Dia dengki ni bila dia timbul perasaan tidak senang tengok kesenangan, kemewahan, keselesaan orang lain, dan dia ada tambahan tu, dan dia nak nikmat yang orang lain dapat tu terhapus atau patah ke dia. Itu dengki. Kan, dia tengok orang tu kaya raya ke apa, dengki. Dia hantarnya santau ke apa, bagi orang tu melingkup keluarga dia, biar dia miskin. Ustaz, alang-alang saya miskin, biar dia miskin sekali. Nampak jahat. Berlaku tak? Berlaku, tuan-tuan. Kan, orang kita ni tu dia panggil penyakit PhD tu kan, penyakit hasad dengki tu. Kuat dia punya dengki tu. Kan, jiran sebelah bawa balik kereta Proton Saga baru limited edition, ulang tahun ke 35, warna hitam gold tu kan, cantik tu, 36,000. Bawa balik minggu depan, parking sebelah depan Porsche dia, sebelah rumah kita. Kita pun tengok terus demam tu. Kan? Kenapa rasa badan nak demam pula tengok kereta orang sebelah? Itu penyakit tu. Kan? Tak perlu nak demam. Patut kita ucap tahniah tu Haji dapat kereta baru ni. Boleh kita tumpang tak? Kongsi nikmat. Ni tak, tuan-tuan, dia punya iri dia tu, dia nak kesenangan atau aset rezeki orang tu kalau tak hilang pun boleh kat dia, ataupun hilang biar dua-dua tak dapat. Ini teruknya manusia. So tuan-tuan, jangan kita buat begitu. Saya percaya kita yang dalam ni insya-Allah tak buat. Kan? Sebab sejarah awal anak Nabi Adam itu telah menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kesan dengki, iri hati. Kadang zaman-zaman kita canggih ni pun lagi dahsyat dia punya dengki dia secara online, tuan-tuan. Kan? Sebab zaman kita ni zaman online, so dia punya dengki dia tu pun tahap online juga. Kan? Dia tengok orang tu berniaga online maju, dia mula buat cerita lah, macam-macam lah, tuan-tuan. Na'udzubillah. Jadi yang kita kena faham betul-betul, iaitu yang dibenarkan berhasad dengki dalam Islam ni dua saja. Dua je. Lain daripada tu tak ada. Tak dibenarkan lah, maksudnya dah. Yang Nabi sebut dalam hadis, la hasada illa fisnataini. Nabi kata tak boleh berhasad dengki, iri hati, kecuali dalam dua keadaan. Yang pertama, kita dengki dengan orang yang berilmu, orang yang rajulun atahullahul ilma, lelaki ataupun orang yang Nabi kata dikurniakan ilmu. Orang tu berilmu, orang tu alim, orang tu ilmunya hebat. Kita dengki dengan orang tu. Maksud dengki dengan orang berilmu ni, ya Allah, aku ni cemburulah tengok si A ni, Tok Imam ni, Ustaz ni, ulama ni, Tok Kadi ni, Tok Mufti ni, aku dengki dengan dia sebab ilmunya hebat, akhlaknya bagus. Jadi kalau boleh ya Allah, mudahkan urusan aku pun nak pandai, cerdik, alim macam dia. Itu boleh. Itu maksud dengki dengan orang berilmu. Bukan dengki dengan ustaz ke apa, pergi santau ustaz tu, janganlah. Naya ke ustaz. Kan? Dah lah ustaz 4 bulan tak kuliah. Dia santau-santaunya ustaz tu kan. Meninggal ustaz tu. Jangan, tuan-tuan. Dah, sebab apa? Islam benarkan dengki, itu je. Kita tengok satu orang ustaz ni ataupun ulama ni alim tak? Ilmunya hebat, akhlaknya bagus. Kita tengok tu sejuk hati, sejuk mata memandang. Kita doa, ya Allah, aku ni memang teringin sangat-sangat teringin sangat-sangat untuk diletakkan diri aku sama macam ulama itu. Itu dengki macam tu, okey.
Dah, kalau dengki yang tidak-tidak ni, tu macam saya sebut tadi tu janganlah. Sebab itu nombor satu, kan? Sebab kadang saya ramai tuan-tuan ni, sahabat sekalian, ialah kita kenal ramai ustaz, kita kenal ramai orang-orang yang alim, yang mahir dalam ilmu-ilmu agama dengan kepakaran dia masing-masing. Kadang timbul iri juga. Iri itu maknanya, kalau lah aku boleh jadi macam ustaz ni kan best. Macam tu tak? Iri itu dibenarkan. Jangan iri, ustaz ni dah melampau ni, followers dia dah 2-3 juta. Kita buat sesuatu nak melingkupkan, tu tak boleh lah, ya. Itu contoh nombor satu. Yang kedua, dengki kepada orang yang dikurniakan harta yang banyak. Rajulun atahullahu malan. Dibenarkan dengki dengan orang kaya, dengan orang yang harta banyak. Dan cara dengki sama macam orang berilmu tadi. Tengok orang ni kaya, seronok dia, boleh sedekah, boleh infak, boleh bantu orang, boleh tolong, boleh itu, boleh ini, tak seronok tengok. Dan kalau boleh, ya Allah, aku nak kaya macam dia juga. Tak apa, yang tu tak apa. Supaya bila kita kaya satu hari nanti, insya-Allah, amin, kita boleh buat macam tu juga. Walaupun sebenarnya bukan senang. Masa belum kaya bolehlah berangan, kan. Dia biasa macam tu, kan. Belum kaya bolehlah, kalau aku kaya besok ni, nak bagi masjid Nahoda setiap bulan 1,000. Masa bila? Masa belum kaya. Bila dah boom, selonggok dapat duit, manalah tahu tak rezeki. Orang kata durian runtuh tu, itu habuan kita. Dah pegang duit banyak berkepuk ni, dah tinggal 100 je dia baginya, 900 dah hilang, tak jadi. Pasal sayang ni, banyak pula duit nak bagi-bagi kat masjid, kat orang ni kan, aku dah lah susah nak dapat. Dia mulalah timbul macam-macam lah. Sebelum kaya boleh cakap lah, tapi tak apalah, kita cakap tu yang baik-baik, kan. Sebab ujian harta ni tuan-tuan, ini bukan calang-calang punya ujian lah. Ujian harta benda, ujian wang ringgit, ini bukan calang-calang manusia. Kalau tidak, takkanlah korun boleh lingkup begitu. Hartanya sangat banyak. Walaupun ada juga riwayat lain, walaupun mungkin cerita tu tak apa kuat, zaman Nabi dulu, Sa'labah tu sama juga, kan. Bila harta ni tak saya cakap juga, memang dia akan sedikit sebanyak menggugat, kan. Bila sekarang ni kita hari-hari lah datang masjid semenjak dah boleh datang ni, tahu-tahu kaya, kan. Dah tak nampak batang hidung. Mana tu haji kita? Entah Ustaz, dah kaya tak nampak pun masjid. Tu bahaya tu. Kita tak nak kaya kita jadi fitnah macam tu. Boleh ke jadi orang kaya raya? Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan nak kaya raya ke, nak jadi jutawan dunia ke apa, ikut tuan-tuan, dengan cara yang betul lah, tak? Halal, cara yang betul, rezekinya, sumbernya, semuanya elok, bismillah. Tapi sebenarnya ujian harta benda ni memang berat lah. Lepas itu bila tengok orang mati, terutama orang Lembah Kelang, Kuala Lumpur ni, kan, bila mati tinggal harta banyak, Jahanam adik anak beranak faraid tu, kan, bergaduh, berbunuh, berhasad, dengki, semua berlaku, tuan. Jaranglah saya dengar, adalah tapi sangat-sangat jarang dalam urusan harta faraid ni, pengurusan pengagihan tu berlaku dengan aman damai. Jarang berlaku. Ada tapi susah nak jumpa. Maknanya adik-beradik masing-masing, tak apalah bang, kau ambil lah separuh ni, bagi aku sikit dah lah. Yang kakak pula, tak apalah adik ambil lah, akak bagi
10% je dah lah, contoh gitu dah. Rela merelai, bagilah seorang sikit kot mana, semua angguk. Jarang berlaku tuan. Yang berlakunya empuk meja, terbalik kursi, tu berlaku. Kawan saya uruskan faraid, dia kata jarang, macam saya sebut tadi lah, jarang sangat lah bila proses penghuraian faraid tu boleh berlaku dengan aman damai. Jarang berlaku. Masa telefon semua, ketua keluarga nak beritahu, okey nanti kumpul semua adik-beradik, saya akan datang, saya akan terangkan A to Z. Ni kawan saya cerita ni, ketua keluarga ni pun telefonlah adik-beradik ni, settingkan masa. Okey Ustaz, tak apa, nanti Ustaz datang, kita akan tenang-tenang semua. Ayat dia mula-mula tu kan, nanti Ustaz cerita kami insya-Allah okey Ustaz. Ayat mula-mula. Kawan saya pula kata, dia kata orang KL ni, terutama orang kaya kan, dia kata bila mati ni bukan tinggal sikit-sikit, juta-juta, dia kata. Tu yang akhirnya bila dia agih begini. Dan kawan saya ni pula dia jenis bila nak menghuraikan tu, dia bersyarah dulu. Dia macam ceramah dulu kan, dekat family yang nak difaraidkan tu. Dia syarah dulu, dia kata harta ni ujian, fitnah, bla 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 bla, 15-20 minit baca hadis semua, baru start. Dalam hurai-hurai tu pun terbalik meja kan. Sebab harta tuan-tuan, ini bukan kecil punya ujian. Sebab itu kita ni pun dalam hidup ni Allah Ta'ala menguji kita pun macam-macam cara, macam-macam keadaan. Sebab itu selalu kita sebut kunci kepada ujian-ujian ni, dia mesti sabar sungguh-sungguh. Dia mesti sabar sungguh-sungguh dan redha. Redha ni makna kita berlapang dada, kita terima segala ujian-ujian Allah, terutamanya atas diri kita kan. Sebab nak boleh ke sabar, nak boleh ke redha tu pun susah sebenarnya. Berapa ramai orang yang redha dengan ujian Covid? Berapa ramai yang redha? Tak tahulah. Berapa ramai pula yang mengeluh? Ramai, nampak gayanya kan. Yang mengeluh lebih ramai daripada yang redha. Termasuk ustaz-ustaz kan, kami-kami pun kan, dah tak boleh kuliah kan, jam tu kan, jangan buat main. Selalu hari-hari pegang duit cash. Kena PKP mula-mula tu, terduduk agak sekejap kan, jam tu. Tapi sebab kita yakin, kita percaya konsep rezeki, kita percaya rezeki yang Allah bagi tu, yang dah dijanjikan, kok mana pun ada rezekinya tak. Kerisauan tu hilang. Walaupun risau tu ada, itu fitrah manusia, risau. Tapi bila kita letakkan Allah tu paling atas sekali, insya-Allah tuan-tuan, tak ada apa. Walaupun kadang kami sembang dalam grup kami ustaz kan, macam-macam idea keluar masa PKP, dan masing-masing tak ada sumber pendapatan. Tapi alhamdulillah ada juga sebahagian lah, saya tak kata semua, tapi sebahagian surah masjid yang bagi sumbangan juga pada kami dalam bentuk orang kata one off, sekali bagi kan. Ada yang bagi 200, ada yang 150, ada yang bagi 500, ada. Dan saya catat semua pemberian itu, dari mana, berapa dia bagi saja saya tulis. Sampailah habis PKP yang tu hari lah, sebelum start kuliah ni. Bahasa kasarnya, jumlah yang saya dapat lebih banyak daripada jumlah yang biasa saya kuliah. Tengok rezeki tu. Kata, ini contoh ya, jangan banyak di ustaz ni. Ini contoh. Contoh kalau boleh percaya kan. Ini contoh. Katalah bulan hari-hari yang saya kuliah macam biasa, contoh. Katalah sebulan tu 10,000, contoh tak.
Masa PKP baru ni 20,000. Itu gambaran dia, contoh. Maknanya tak jangka tuan. Individu yang bagi anak murid yang bank in ada. Sebab diorang tahu kan, ustaz dah tak ada duit, tak ada sumber. Tempat saya Masjid Sarjana Utama Sungai Buloh, dia punya bendahari selalu WhatsApp, Ustaz okey ke, beras ada katanya. Kan ustaz kalau apa-apa datang je masjid. Ustaz Roger je datang je masjid katanya. Saya kata tak apa Ji, setakat ni semua under control. Kan, cuma pintu peti air dia nak tercabut dah. Kan, masa PKP tu. Segmen terkedarah aja. Jadi tuan-tuan, kuncinya apa pun ujian datang, sabar, redha, kena redha tuan-tuan. Dan kena ingat, ujian yang Allah bagi pada saya, tuan-tuan, ibu-ibu, semua yang menonton live pagi ni, dia takkan sama. Kan? Dia tak akan sama. Ada yang diuji dengan duit, ada diuji dengan anak, diuji dengan isteri, diuji dengan suami, diuji dengan jiran, diuji dengan kawan, diuji dengan adik-beradik, diuji dengan kesihatan. Macam-macam. Kadang bila kita renung balik ujian yang Allah bagi ke kita ni, patutnya kita syukur tuan-tuan. Orang lain susah, orang lain ujiannya lebih hebat. Saya dengar dalam radio ke mana baru, dan radio baru ni masa naik kereta kan, buka radio. Ada satu orang perempuan ni, dia cerita dia kenal dengan satu orang, kita kata macam boyfriend lah, dia berkenalan dan dia berkawan tu dah 6 tahun. 6 tahun ni kira lama jugalah kan. Orang kata mengenal isi hati. Akhirnya setuju, gedebak-gedebuk nak kahwin. Setuju kahwin. Dia kata, cuba bayang, dia kata 2 hari sebelum akad nikah, bakal suami dia tu, yang pengantin lelaki tu lah, hilang begitu saja. Oh, jangan main-main. Yang kena tu perempuan, yang buat perangai si jantan tu lah, hilang begitu saja. Dia kata, saya nak letak muka di mana? Kad kahwin dah edar, catering dah order, 2 hari lagi nak nikah. Yang maruah keluarga lagi, mesti orang membawang punya kan. Mesti orang membawang. Apa lagi 2 hari tiba-tiba tak jadi? Mesti ada sebab. Orang mula mereka pelik-pelik, orang Melayu kan. Jadi dia kata, tapi dia kata dia menangis tu saya kira lah. Dan dia kata kunci yang saya pegang ialah saya kena sabar, sebab Allah tak akan uji kita base pada, kecuali atas kemampuan kita kan. Allah akan uji base pada kemampuan kita masing-masing. Dan dia kata saya sabar, saya redha, saya serah pada Allah balik, saya muhasabah diri, dia kata. Dan akhirnya selepas tahun kot lepas tu, Allah kirimkan saya seorang lelaki yang dia kata berkali ganda lebih baik daripada yang hilang tu. Nampak? Itu sebenarnya dia punya hikmah ujian. Tapi syarat dia tu lah, mesti sabar, mesti redha dah. Kita muhasabah diri. Bila Allah hantar COVID ni, kena muhasabah tuan-tuan. Baru kita belajar erti kasih sayang dalam keluarga. Bila dah terkurung itu hari kan, bangun tidur nampak muka bini, pergi dapur muka bini, pergi depan muka anak, dah tak ada muka orang lain. Semua anak beranak dalam rumah, tak boleh keluar kan, tak boleh keluar. Itu syukur kita duduk di Kampung Nahoda, Kampung Laksmana ni, rumah semua landed house, bolehlah berjalan keluar pagar sikit lah. Nu yang duduk flat, duduk kondo, walaupun namanya kondo mewah kan, elit, tapi kondo, mana ada laman tuan-tuan, nak pergi ke mana? Belega dalam rumah tu tak. Tuan-tuan ingat masa teruk COVID tu, siapa yang ada gejala overseas, terutama yang overseas balik ke sini, kena kuarantin kan, dekat pusat kuarantin, penuh pula pusat kuarantin.
kerajaan siapkan hotel 5 bintang. Walaupun hotel 5 bintang tuan-tuan, dalam bilik tu semua komplit, hari-hari tukar towel, hari-hari hantar Nescafe apa semua tak, 5 bintang, TV, remote semua, Astro semua ada. Tapi dah kau duduk dalam bilik tu 14 hari 14 malam tak boleh ke mana, stres tu yang mak main tu, yang keluar-keluar habis terabur semua dalam barang-barang hotel tu di Jahannam katanya. Itu pula penyakit dia kan. Sebab itu hikmah tu sangat banyak. Barulah kita tahu mahalnya erti hubungan kekeluargaan. Kita makin kenal isteri kita. Dah selama ni kita tak duduk sekali, pagi dah keluar kerja, balik malam je bersama tak, duduk dengan anak bini di rumah malam, siang kebanyakan kerja. Jadi bila dah selonggok ni dengan kerja pun daripada rumah lah apa, mengaji pun daripada rumah, kuliah pun daripada rumah, baru kita tahu nilai kasih sayang. Yang kedua, kita belajar mahalnya kebebasan. Saya ingat masa PKP tu minyak turun sampai RM1.40 lebih, tapi kereta pula tak boleh berjalan tu. Allah, sedih betul aku rasa geram je tengok harga minyak tu kan, RM1.40. Saya dapat isi full, tapi tak boleh ke mana. Isi full tak sampai, selalu saya isi full tank 120, 130. Kena yang minyak RM1.40 lebih tu RM75, RM76. Geram, 2 kali ganda dah, geram je tengok kan. Tapi kereta tak boleh ke mana. Rentas negeri tak boleh, rentas daerah pun takut. Baru tahu mahalnya nikmat bebas bergerak ke sana kemari tu. Tu yang PM kata ke sana ke sini, ke sana ke sini tu. Nikmat tu. Masa itulah kita tak sedar burung-burung kat luar tu menggelakkan kita. Burung kata, itulah dia nikmat kebebasan. Korang tangkap aku, letak dalam sangkar, aku tak boleh ke mana. Macam itulah korang katanya. Burung tak cakap, saya tolong cakap bagi pihak bagi pihak burung, biar sedar diri kita ni. Mahalnya kebebasan. Bila diumum boleh rentas negeri, ya Allah, habis hotel kat Langkawi tu. Saya orang kampung Langkawi pun tak dapat 1 jam booking habis 1,000 hotel di booking. Punyalah orang lama menunggu masa tu kan, boleh PM umum boleh rentas saja. Ustaz Alim Nasir turun-turun Gombak jumpa kami kan, dia pun dah stres tu. Datang rumah saya dengan Ustaz Saludin, beraya terus kan. Nikmat tu dah kita belajar benda tu kan. Dan kita yang lelaki ni bila dah PKP tu hari, baru tahu belajar lagi satu benda, susahnya jadi tok imam. Baru padan dengan muka kita kan. Selama ni kutuk tok imam je kita kan, imam ni baca tak sedap, imam ni slow, imam ni laju, semua dia komen. Masa Ramadan baru ni, baru tahu. Kita pula berguni-guni kena komen dengan anak bini kat belakang kan. Masa sembahyang tarawih, tertambah rakaat pun ada, tak cukup rakaat, semua ada lah tuan, komplit. Sembahyang raya lagi, ambil kau nak sangat kan. Baru tahu susah rupa jadi tok imam. Banyak benda tuan-tuan kita belajar kan. Bab duit kan, kena berjimat, kena menabung. Saya sebenarnya ialah yang agak tersave sikit tu, sebab saya memang ada buat tabung. Saya memang ada menabung. Sebab kita tahu kita ni duit cash kan. Duit cash ni orang kata kalau tak jaga memang habis cepat lah, macam air kan. Nampak beli kan, dia tak saving ni memang bahaya. Memang saya ada buat tabung khas, tabung kuliah. Tabung tu daripada kotak tisu, kotak kasut. Tapi dah orang perempuan dia kreatif, dia balut lah. Orang rumah balut cantik kan, lepas tu buat lubang sikit, bos selotip semua. Dan tabung tu tabung kuliah lah.
duit kuliah saya dapat, saya bagi kat orang rumah, dia yang akan masukkan. Itu pandai-pandai dia lah. Katalah dapat 100 setengah, 100 masuk, 50 pegang. Contoh gitulah. Syarat boleh buka 2 saja. Pertama, terlalu emergency. Yang kedua, mesti bukanya ujung tahun. Bukanya setahun sekali. Tapi sekali buka tu ramai mata kan. Kan pernah sekali dulu lah 10,000 lah tu. Duit kilat-kilat semua, geram macam tu kan. Tu. Tapi bila kita jadi macam ni, kita belajar benda lain kan. Perlunya seustaz ni saving, buat tabung kuliah kan. Sebab kita tak tahu ke depan ni besok entah apa pula, tak tahu kan. Kita banyak belajar lah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu ceritanya untuk pagi ni. Jadi bolehlah berhenti kat tu. Janganlah lama kan COVID. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, so kesimpulan dia apa untuk pagi ni? Pertama, buanglah penyakit. Orang kata hasad dengki tu lah kan. Penyakit hasad dengki apa semua tak elok-tak elok ni kita buang. Terus ada dengki lah. Sebab memang tak ada faedah pun kan. Kita tengok orang tu kaya ke, orang tu senang lenang, orang tu berpengaruh, biar itu rezeki dia lah. Yang kita nak kalut tu pasal apa? Sebab kita belajar dan kita percaya, kita beriman, setiap rezeki kita ni Allah dah susun. Macam pagi ni, walaupun tadi sahabat beritahu, ustaz, lepas kuliah boleh balik dah lah. Nasi lemak ke apa memang tak ada, ustaz. Kan, norma baru. Tak ada dah minum-minum kat belakang tu kan. Tak apalah. Tapi kita percaya hari ni punya sarapan kejap lagi ni Allah dah atur dah. Nasi lemak ke, roti canai ke, bihun goreng ke apa, kejap lagi tuan-tuan nak pergi beli, itulah rezeki kita. Jadi percaya dengan konsep rezeki, tak usah dengki-dengki dengan orang. Sebab yang timbul dengki-dengki ni kebanyakannya dari sudut itulah tu. Dari sudut rezeki. Kan? Dia tak ada tengok orang tu lebih pada dia. Apa masalahnya? Dah dia kaya, itu rezeki dia. Kita pun tak adalah miskin sangat. Boleh je hidup, ada je kereta tak, ada je handphone, okey je kan. Tapi entahlah, penyakit manusia memang macam tu kan. Dalaman dia tu masalah. Jadi pertama sekali tuan-tuan, ibu-ibu, jaga diri kita, tak usah hasad dengki sangat ya. Kita buang jauh-jauh penyakit tu. Dan yang kedua, apa pun ujian-ujian yang Allah timpa pada kita, kita kena redha. Biasa lepas kuliah ada nasi minyak, ustaz. Ada yang komen kan, mana-mana dia tahu tu ada nasi minyak. Mana hoda apa. Kan. Jadi tuan-tuan, yang kedua, kita kena redha kan? Apa juga ujian mesti akan kena. Ujian penyakit, ujian kesihatan, ujian keuangan, ujian alam sekitar kan, dengan ribut, dengan banjir, dengan macam-macam. Jadi apa pun sebenarnya dalam hidup, balik pada Allah. Apa pun balik pada dia. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik pada dia lah. Sebab kita ni tak ada apa-apa. Kita ni manusia yang sangat kerdil, sangat lemah. Hebat macam mana pun, kalau Allah jentik hati kita, cair kita, jangan buat main. Kita baca kisah ringkas penutup pagi ni, kisah manusia yang terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Yang kita dengar ceritanya, Ibrahim bin Adham ni wali Allah. Dia wali yang sangat hebat, orang yang sangat dekat dengan Allah. Sebelum itu, dia bukan wali, dia raja. Raja yang gah dengan tampuk kuasa dia. Tapi bila Allah jentik hati dia, habis dia. Ada riwayat menceritakan macam mana dia berubah jadi ahli sufi. Jadi orang yang buang dunia ni. Bukan buang lah, maknanya dia sedar diri tu kan.
Dia tak megah dengan kuasa yang dia ada. Kisahnya dia berjalan dalam hutan. Dia berjalan dalam hutan dengan pengiring dia. Sambil berjalan tu dia berhenti, dia makan roti. Tengah dia nak suap roti, datang burung. Bagi ni banyak cerita burung. Datang burung, ambil roti dia, terbang bawa lari. Ibrahim Adham punya geram, dia kejarnya burung tu. Dia kejar burung tu, dia tengok, dia nak cari ke mana burung tu landing, apa dia buat dengan roti tu. Akhirnya kejar-kejar, dia jumpa burung tu sehingga dekat sarang. Roti yang dimakan tadi tu dia bagi dekat anak-anak dia, anak burung. Rupanya mak burung tu ambil roti tu bagi kat anak. Tersentaklah Ibrahim bin Adham. Baru dia tahu, baru dia terperasan, itulah konsep rezeki. Walaupun dah pegang di tangan kita, kalau bukan kita punya, dia takkan masuk mulut. Dan disitulah dia mula insaf. Walaupun aku raja yang hebat, kan, setakat roti tu boleh beli dengan duit yang mudah, tapi bila bukan milik, bukan kita punya, di situ dia mula berubah, kan. Akhirnya dia buang baju-baju kekuasaan dia, dia jadi ahli sufi, akhirnya jadi wali Allah yang hebat. Itu kalau Allah nak ketuk, dia boleh ketuk kita macam-macam cara lah. Covid ni salah satu cara Allah ketuk kita. Dan ketuk ni ada dua. Satu, bila kena ketuk dia sedar diri. Satu lagi tak sedar-sedar. Itu yang takut, kan. Masa masjid tutup, riuh rendah suruh buka. Bila dah buka, tak datang pula. Ini orang Kutub Utara ni, bukan nahoda ya, ini orang lain. Nampak? Masa tak boleh buka, riuh rendah. Apa ni, kita kena sujud pada Allah, pasaraya buka, masjid tutup. Faham? Bila buka dah tak datang pula dah. Orang-orang Kutub Utara memang macam tu, kan. Jadi tuan-tuan, nampak, Covid ni Allah ketuk. Ada yang ketuk, dia sedar. Ada yang ketuk, tak ada apa, dia dah, orang Kedah kata mangli je. Kan, dia dah tak ada apa dah, kan? Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan, sahabat, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan sedikit apa yang kita kongsikan pada pagi ini ada sedikit kebaikan untuk saya yang bercakap dan tuan-tuan, ibu-ibu yang mendengar juga secara online. Terima kasih banyak kawan-kawan yang menonton live pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung. Ada lagi sedikit, tak habis pun sebenarnya, kan. Ada lagi sikit, kita akan sambung pada bulan depan insyaAllah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.